Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Suhaimi. Matematik bersama Cikgu Suhaimi, sekolah rendah di sini bermula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afdah alaina hikmataka wa nusyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey Azbah, terbaik. Okey, anak cikgu saya ni buat sebelah ni tengah buat kerja sekolah dia, tengah tulis-tulis. Dia kena salin balik ayat prasekolah 5 tahun dia. Okey, kita belajar sama-sama. Okey, baik. Kita sama pelajaran kita, selesaikan masalah melibatkan wang. Kita dah belajar tajuk wang tahun 1 So hari ini kita belajar selesaikan masalah. Wang ini memang kita guna hari-hari dalam kehidupan. Nanti Azfar dah besar sikit, dah boleh ikut ibu dengan ayah pergi pasar kan. Seminggu sekali pergi beli lauk ikan kan. Cikgu tengok ibu dengan ayah pergi beli lauk ikan tu ikut. Bukan je guna wang. Okey, bukan saja guna wang dalam beli ikan dengan lauk tu. Ikan tu ditimbang, ada guna mesin penimbang. Jadi timbang tu kita boleh belajar tengok. Tengok. Jangan pergi tengok lauk apa nak makan, tengok ikan, udang, sotong je. Tengok masa ditimbang tu betul tak? Pastikan ibu kadang-kadang tak tengok. Ya, Azfar tolong tengok. Okey, berapa? Ibu kata beli sekilo. Betul tak ada timbang sampai nombor 1 kg? Tengok penimbang tu. Jadi kita ikut ibu, ayah kita, murid-murid yang menonton video ni. Kalau COVID dah tak ada nanti insya-Allah boleh ikut pergi kedai. Jangan ikut aja. Ikut dan belajar. Okey. Kalau pergi pasar raya konsep tu ke apa ke kan? Macam cikgu Saimi, anak cikgu Saimi, kalau kecil-kecil ni cikgu Saimi ajarlah sayur. Ni timun, ni brokoli. Tapi kalau yang dah besar macam Aswan ni, macam Rania Sharifah ni, nanti dah besar, sambil ikut tu, sambil tengok. Okey, ibu kata nak beli ni, ikan bilis ni nak beli setengah kilo. Setengah kilo tu 500 gram. Timbang. Masa timbang tu tengok, betul tak ada keluar 500 gram. Itu kita belajar. Dan kita beli ni pastinya menggunakan duit. So hari ni kita tengok situasi macam mana penggunaan duit kita nak selesaikan dalam kehidupan seharian kita. Okey, dalam gambar buku teks kita ni ada 2 orang budak. Okey, sekejap Okey, baik. Jadi ada 2 orang budak bersama ayah dia beli barang alatan tulis lah. Okey, kita tengok ni. Okey, berapa harga pengorek pensel tu? Sharpener tu? 60 sen. 60 sen. Pembaris? 50 sen. 50 sen. Pemadam? 30 sen. Okey, pensel? 30 sen. 30 sen. Cikgu ingat, cikgu rasa cikgu lah kalau esok nanti zaman Aspar ni, kalau Aspar ni masuk kawat ni, cikgu rasa Aspar ni komandan. Tengoklah. Okey. Cikgu dah boleh bayangkan lah. Cikgu biasa kalau dengar suara murid, cikgu dah tahu dah. Kalau sekolah, mungkin sekolah rendah tak ada lah. Kalau sekolah rendah cikgu Sami yang lama dulu memang aktif kawat. Kita dah dengar suara murid tahun 1, kita dah tahu dah. Ini mesti boleh komandan nanti. Tahun 3, tahun 4 dah kena latih dah. Okey, baik. So, Kim beli, nama murid budak tu tadi Kim. Okey, Kim beli pembaris dan pemadam. Kira jumlah harga. Alah, senang aja ni. 50 sen tambah 30 sen. Berapa harganya? Berapa harganya? 80 sen. Kita boleh congak saja, betul tak? Okey, itu kita congak lah. Okey, bagus. Kalau kita boleh congak, itu bagus. Tapi, selain daripada congak, kita juga kena tahu macam mana nak tambah dalam bentuk lazim. So, bila 50 sen tambah 30 sen, bentuk lazim dia seperti ini. 50 sen tambah 30 sen. Garis cantik-cantik, garis kemas-kemas. Sifar tambah sifar, 5 tambah 3, 8. Unit di belakang dia kena tulis sen. Wajib ada sebab dia melibatkan wang, kita kena letak sen. Kalau kita tak letak sen, dia jadi 80 je. 80 apa? 80 tu nombor dalam matematik. So kalau dia melibatkan wang, wajib letak dia punya unit. Kalau kita gunakan sen, letak sen lah. Okey. Jadi Azfar dan murid-murid yang menonton video ni nanti, pastikan dengar apa yang Cikgu Sam cakap ni. Bila melibatkan wang, dia ada unit, kena letak unit dia. Okey, selesai yang pertama. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada. Baik, sebelum cikgu teruskan lagi, cikgu nak tunjukkan bagaimana bentuk rupa abakus melibatkan sen. Kalau kat sekolah cikgu Semi ada. Beza abakus yang biasa dengan abakus yang melibatkan wang. Kalau abakus melibatkan wang, Asfar, murid-murid yang menonton video, dia ada ini. Cikgu besarkan. Dia ada ni. Nampak tak ni? Kalau cikgu guna warna merah, cikgu tukar warna hitam. Ni, nampak tak titik putih ni? Nampak. Okey, nampak tak titik putih ni? Dia ada titik ni. Ini adalah titik pemisah antara ringgit
Ni rumah ringgit dengan rumah sen. Ini rumah sen, sebelah sini rumah ringgit. Okey, dia pemisah. Okey, baik. So sekarang tadi dia kata 50 sen. Okey, ni kedudukan 50 sen. Okey, bila turunkan satu yang atas ini nilainya 50 sen. Okey, kemudian 50 sen dah turun, dia tambah 30 sen. Ini adalah 30 sen. Jadi bila kedudukan jawapan akhir dia jadi macam gini. Ni. Ini maka nilai dia 80 titik depan. Dia ni sifar-sifar lah. Ni cumanya yang ini dalam unit RM. RM sifar titik 8 sifar ni. Okey. Ini adalah sama juga dengan 80 sen sebenarnya. Okey. Ini murid-murid kita tahu. Okey, 80 sen. Kalau dalam unit sen kita tulis macam ini. Kalau kita gunakan unit ringgit Malaysia, dia akan jadi macam ini. Nilai dia sama. Yang ini 80 sen, yang ini 80 sen juga. Tapi yang ini unit dia ringgit Malaysia. Cara ditulis dalam ringgit Malaysia. Ini murid-murid kena tahu. Kena biasakan. Okey, contoh. Cikgu tunjuk yang lain lagi. Supaya murid-murid daripada awal dah faham dah benda ni. Okey. Apa dia lagi? Contoh lain. 5 sen. Okey, kalau 5 sen. 5 sen. Cikgu mulakan dengan 5 sen. 5 sen kalau cikgu tulis dalam unit ringgit Malaysia, dia akan jadi RM sifar perpuluhan sifar 5. Ini kena tahu. Okey, kalau 50 sen. RM sifar perpuluhan 5 sifar. Okey, ini adalah 50 sen. Jadi murid-murid yang menonton ini kena tahulah. Okey, macam tadi lah 80 sen. Okey, cikgu ambil 90 sen. Okey, 90 sen. RM, kalau kita gunakan unit RM, sifar perpuluhan 9 sifar. Ini cara penulisan dia. Dan kalau 100 sen. 100 sen sama dengan berapa? RM 1 titik sifar-sifar, iaitu RM1. Ini RM1. Cikgu, saya baru tahu cikgu. 100 sen tu RM1. Ya, 100 sen itu adalah bersamaan dengan nilai RM1. Jadi ini murid-murid kena tahu ni. Scan sekarang, masuk dalam disket dalam minda kita, simpan dalam otak kita. Ingat sampai bila-bila. Okey. Baik, jom kita teruskan lagi. Apa lagi? Baik. Kita tengok contoh yang kedua. Jom kita tengok. Ini pun senang je. Okey, tapi kita kena tengok juga. Arisa ada 55 sen, Fefe ada 25 sen lebih daripada Arisa. Berapakah wang Fefe? Jadi macam mana nak cari? Bila Fefe ada lebih, maksudnya duit Fefe tu lebih banyak daripada Arisa. Jadi kita kena operasi tambah lah. Okey, kita tambahkan. Kat sini pun ada ayat matematik dia. 55 sen tambah 25 sen. So kat sini nanti kita dapat wang siapa? Nilai wang yang Fefe ada. Nilai wang Fefe. Kenapa? Sebab 55 sen tu Arisa ada. Fefe ada lebih 25 sen. Sebab tu dia bertambah. So kita nak cari nilai wang yang Fefe ada, kita tambahkan 55 sen tambah dengan 25 sen. Boleh Haris? Asfar? Ya. Abang awak cikgu panggil Haris, awak cikgu panggil Asfar. Ini nama Haris Asfar ni abang awak kan? Saya kata. Saya. Awak, abang awak Haris? Azhar. Azhar. Okey, betul lah awak Asfar. Alright. Ada pun anak murid cikgu masuk. Okey, fahami. Okey, baik. So kita tambahkan 5 tambah 5, 10. Okey, tambah 1 naik atas. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2. 8. Jadi 80 sen ni wang siapa? Sifar. Fefe. Kawan kepada Arisa. Okey, selamat datang Fahmi. Apa khabar Fahmi? Hari ni pagi ni ibu ayah dekat rumah Okey, alhamdulillah sihat. Okey, kita belajar tajuk selesaikan masalah wang. Okey Fahmi kita dah sampai contoh nombor 2. Buka muka surat berapa Azfar? Muka surat 24. Okey, tengok muka surat 24. Okey, baik. Kita teruskan lagi boleh? Tapi sebelum kita teruskan lagi, kita nak tengok yang ini. Kita nak tengok ini. Yang ini murid-murid kena tengok. Apa dia? Ni dia. Cuba tengok pada skrin murid-murid. Okey. Okey. Yang pertama ni duit apa ni yang mula-mula ni? 20 sen. 50 sen. Okey, yang kedua ni? 5 sen. 5 sen. Yang ketiga? 20 sen. 20 sen. Yang terakhir ni? 5 sen. 5 sen. Jadi ini adalah bentuk wang tadi. Okey, 50 sen tambah 5 sen. Kita tambahkan jadi berapa?
55 sen. Okey, kalau yang ni? Kalau yang 20 sen tambah 5 sen jadi berapa? 5 sen. 25 sen. Jadi tadi wang Fefe kita tambahkan. Bila kita tambahkan dapat berapa tadi wang Fefe? 80 sen. 80 sen. Bukan cikgu nak cerita pasal 80 sen. Kita dah kira tadi. Cuba tengok ni. Macam mana kita nak jadikan gabungan duit shilling jadikan nilai 55 sen. Ni dia. Yang cikgu petakkan ya. Ni. Nak jadikan 55 sen, kita kena ada sekeping 50 sen dan sekeping 5 sen. Nak jadikan 25 sen, cikgu kena ada apa? Cikgu kena ada sekeping 20 sen, cikgu kena ada sekeping 5 sen. Boleh? Itu murid-murid kena tahu, kena tengok. Lepas ni kalau jumpa duit shilling jumpa duit shilling dekat rumah, nampak duit shilling, ambil. Simpan. Sebelum simpan tu kira, ni saya pegang duit 5 sen masuk dalam tabung. Cikgu saya suka. Jumpa duit shilling dalam kereta, jumpa duit shilling dekat tepi-tepi tengah ke rumah-rumah, terus masuk tabung. Masuk tabung siapa? Masuk tabung anak cikgu Suhaimi. Dulu kecil-kecil masuk tabung cikgu Suhaimi. Tapi sedih cikgu Suhaimi. Masa kecil tabung cikgu Suhaimi kena curi. Dalam tu masa tu cikgu kumpul-kumpul dah ada RM80. Cari-cari tak ada. Rupanya dah kena pecahkan. Masa tu rumah kayu. Sedih cikgu Suhaimi kena pecahkan papan dia, hilang dah duit cikgu ada RM80 lebih. Sekarang ni cikgu jumpa je duit shilling kat mana-mana, cikgu masuk dalam tabung. Nak cikgu ada 5 tabung. Okey, tabung panjang, tabung bel, tabung tin sardin. Ada juga. Kalau ada bagus. Nampak duit shilling jumpa bersepak-sepak ambil. Masukkan dalam tabung. Okey? Nanti dah banyak kira. Masuk kat dalam SSPN. Suruh ibu ayah buka akaun SSPN, masukkan dalam SSPN, PTPTN. Simpan dari sekarang. Okey, baik. Jadi itu yang cikgu nak cerita tadi, gabungan wang shilling. Okey, gabungan wang shilling, kita boleh nak gabungkan kalau nak jadi 55 sen, nak gabungkan jadi 25 sen. Okey, baik. Jom kita tengok lagi apa yang kita boleh tengok dekat buku teks kita ni. Okey. Nilainya makin besar. Okey. Ravin derma RM5. Kamal juga derma RM5. Berkira jumlah wang itu. RM5 tambah RM5. Duit Ravin tambah duit Kamal. Jadi berapa jumlah dia? RM10. Kita tak payah sebut RM. Bila kita baca wang, kita sebut RM10. Macam gitu kita baca. Tapi kalau kita nak tulis, kita tulis RM 10. Tapi kalau kita baca RM10. Baca macam gitu saja. Okey, fahami? Asfah? Itu cara baca yang betul. Dan itu juga cara yang kalau kita nak tulis dalam perkataan. Macam mana nak tulis RM10 dalam perkataan? Yang kita sebut tadi RM10. Kita eja balik. RM10. Itu cara tulis dalam perkataan. Okey? RM10 betul lah. Tapi kita kena tahu juga bagaimana nak menambah dalam bentuk lazim. Okey, jom. Cikgu tunjukkan. Okey, macam mana nak tambah bentuk lazim? Okey, tulis RM5. RM5. Tulis macam itu. Tanda tambah di hadapan, garis cantik-cantik, garis kemah-kemah. 5 tambah 5 dapat 10. Unit jangan lupa tulis. Wajib ada. Sebab apa? Kita tambah tajuk wang. Bila tambah tajuk wang, kalau ada RM, wajib tulis RM. Faham murid-murid? Alright. Okey. Jadi jumlah wang itu RM10. Cuba tengok kat gambar tu. Duit RM5 tambah duit RM5. Betul? Jadilah RM10. Okey, kalau duit RM10, warna apa? Merah. Okey, baik. Jom kita tengok seterusnya. Wah, banyaknya dia beli ni. Okey, jap. Cikgu copy. Okey. Cikgu letakkan whiteboard cikgu. Okey, tengok sini sekarang. Okey, Fahmi. Nampak tak Fahmi? Nampak. Okey, Fahmi. Fahmi bacakan Fahmi. Lama cikgu tak dengar suara Fahmi. Bacakan tu. Farah ada. 8. 10 sen. Okey. Kemudian dia beli. Dia beli apa tu? Gambar apa tu kat atas tu? Pelekat. Bukan buku, pelekat stiker. Dia beli stiker tu. Macam kat kedai Iko tu. Nak cikgu Saimi suka beli ni. Lepas tu tampal dekat dinding-dinding. Okey. Lepas tu, baca lagi sambung. Kira. Taki. Baki. Ha? Wang. Farah.
Oh, terima kasih. Dah lancar baca. Bagus. Okey tahniah Fahmi. Okey. Farah ada 80 sen dia beli pelekat. Berapa harga pelekat tu Asfar? 70 sen. 70 sen. Okey, kira baki wang Farah. Murid-murid dah belajar dengan Cikgu Suhaimi. Cikgu Suhaimi ada ajar ni. Perkataan ni ada kita belajar hari tu. Mengenali baki, mengenali yang tinggal. Apa lagi? Baki yang tinggal kurang. Operasi apa yang berkaitan dengan perkataan baki yang tinggal kurang ni? Operasi apa? Tolak. Tolak, tambah, darab atau bahagi? Tolak. Baki ini dia berkait dengan operasi tolak. Okey, jadi sekarang Farah ada berapa sen tadi? 80 sen. 80 sen. Dia beli apa? Pelekat. Berapa harga dia? 70 sen. Jadi kita kena buat apa ni? Tolak 70 sen. Jadi bakinya berapa? 10 sen. 10 sen. Cikgu, saya congak pun boleh lah cikgu. Betul. 80 sen tolak 70 sen senang je. Dapat 10 sen. Cikgu, saya tak payah buat bentuk lazim boleh ke? Boleh. Kalau tak buat bentuk lazim boleh, tetapi mesti ditulis jawapan secara ayat matematik lengkap seperti ini. Kenapa cikgu boleh cikgu? Sebab kiraan ini mudah. 80 sen tolak 70 sen sama dengan 10 sen. Tak payah buat bentuk lazim pun saya boleh congak. Boleh, betul. Tapi kena tulis ayat matematik lengkap. Apa itu ayat matematik lengkap? Asfar fahami? 80 sen ada operasi tolak. Tolak dengan 70 sen. Kemudian ada operasi sama dengan jawapan di belakang. Ini disebut sebagai ayat matematik tolak sen. Faham murid-murid? Faham. Okey. Cikgu, saya nak buat bentuk lazim lah. Okey, boleh. Jom kita buat bentuk lazim. 80 sen. Tolak 70 sen. Garis cantik-cantik. Garis kemas-kemas. Oh, sorry. Kena buat ke atas pula. Okey. Sen jangan lupa tulis. Sifar tolak sifar. Sifar 8 tolak 7. 1. Okey. 10 sen juga jawapan dia. Okey, baik. Okey, boleh? Boleh. Okey, kat bawah tu pun ada gambar abakus. Murid-murid kena tengok macam mana kedudukan nilai 10 sen. Cuba tengok tu nilai 10 sen. Macam mana nilai abakus 10 sen tu? Okey, kejap. Ni nampak tak ni? Ini kedudukan nilai 10 sen dalam abakus. Okey, dia naik dekat rumah puluh. Ini adalah rumah puluh sen. Okey, rumah puluh sen. Ni 10 sen lah ni. 1 sifar. Titik kat depan dia ni. Okey, titik yang ni. Ni titik. Tu 10 sen. 1 naik ke atas, bawah ni tak belakang sen dia tak naik apa-apa. So nilainya 10 sen. Boleh murid-murid? Boleh. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya ni. Dia kata apa ni? Cari beza antara keychain patung bear dengan topi. Okey, kira cari beza harga antara keychain dengan topi. So mana harga keychain tadi? Kita tengok balik harga keychain kita. Berapa harga keychain kita ni? RM3. RM3. Topi? RM6. RM6. Okey, dia kata cari apa? Cari beza. Apa itu cari beza? Apa itu cari beza? Cikgu Suhaimi ada 5 biji guli. Asfar ada 3 biji guli. Berapa beza guli kami? 2. 2. Apa itu beza? Cikgu Suhaimi ada banyak, 5 biji. Cikgu Asfar ada sikit, ada 3. Jadi berapa beza guli Asfar dengan Cikgu Suhaimi? Bezanya 2. Kalau Asfar nak jadi sama banyak dengan Cikgu 5, Asfar kena tambah lagi 2 biji. Macam gitu. So, macam mana nak cari beza? 5 tolak 3. 5 biji guli Cikgu Suhaimi tolak dengan 2 biji guli Asfar. Maka 3 biji guli Asfar. Maka dapat 5 tolak 3 dapat 2. So, itu bezanya 2. Okey, macam sekarang ni wang beza antara harga keychain dengan topi. Cikgu, saya nak tanyalah cikgu, kenapa dia letak gambar keychain tu dekat depan, topi kat belakang, tetapi dia punya nombor dia RM6 dekat depan. Topi yang letak kat depan, RM3 dekat belakang. Kan ditunjukkan gambar tu keychain kat depan. Yang ni cikgu nak terangkan murid-murid. Sila dengar
Betul-betul perhatikan betul-betul. Sebab cikgu tahu ada murid tahun 1 akan keliru dengan benda ni. Okey, apa dia tu? Kita tengok ni. Sila dengar betul-betul yang ni. Cikgu tak nak murid keliru. Okey. Yang ini harga dia RM RM3, topi RM6. Okey, RM6. Tapi bila dia buat ayat matematik, dia nak cari beza, dia buat RM6 tolak RM3. Kenapa dia tak letak 3 letak depan? Kan dia tunjuk gambar ni dulu. Jadi murid-murid sila dengar betul-betul. Bila melibatkan operasi tolak, ingat ni. Okey, Firas, Asfam, Fahmi, kalau melibatkan operasi tolak, kita kena tolak nombor yang besar di hadapan, nombor yang kecil di belakang dia. Jangan ikut pada gambar. Okey, tak kira lah gambar yang tu harga dia RM3, lepas tu RM6. Tak kira. Bila melibatkan operasi tolak, mesti nombor besar tolak dengan nombor kecil. Jadi kita yang kena betulkan dia. So, RM6 tolak dengan RM3. So, RM6 tolak RM3 dapat berapa ringgit? 6 tolak 3. RM3. Kalau kita buat bentuk lazim, macam gini. RM6 tolak RM3. So, 6 tolak 3. RM3. Boleh murid-murid? Okey, terbaik. Okey, tengok yang ni pula. Ini bagus ni. Okey. Saiful ada RM10. Dia derma RM4 kepada orang miskin. Berapa wang yang tinggal? Apa maksud wang yang tinggal tu? Wang yang tinggal ni sama juga dengan maksud baki. Baki tu adalah wang yang tinggal. Okey, nak cari baki, nak cari wang yang tinggal, kita kena guna operasi apa? Tolak. Sekarang ni siapa nak duduk depan? Tadi cikgu dah beritahu dah. Bila tolak apa? Besar tolak kecil. Besar tolak kecil. Jadi siapa nak duduk depan ni ayat matematik dia? RM10. Kemudian? Tolak RM4. RM4. Itu ayat matematik dia. Okey, jom kita buat bentuk lazim. RM10 tolak RM4. Okey, garis cantik-cantik, garis kemas-kemas. Sifar tolak 4. Sifar tolak 4. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Pinjam dengan 1. 1 tinggal sifar. Sifar dapat 10. 10 tolak 4. 10 tolak 4, Fahmi. 6. 6. Sifar tolak tak ada apa-apa. Biarkan. So, RM. Okey, so berapa wang yang tinggal? Wang Saiful yang tinggal? Berapa wang Saiful yang tinggal? RM6. Boleh murid-murid? Boleh. Boleh. Okey. Tapi cikgu nak tunjukkan yang ni juga. Sebab ada gambar raja ni cikgu suka. Ini dia. Cuba kita tengok gambar raja ni. Okey. Ini gambar raja duit Saiful ada. Okey. Nampak tak dia potong tu? Yang dia potong tu. 4 gambar dia potong. So baki yang tinggal? Yang tinggal yang mana? Yang tinggal tu yang cikgu buat warna hitam tu. Ni dia. Okey. Ni dia. So yang tinggal tu yang dalam bulatan warna hitam. RM5 dengan RM1. So RM6 lah. Yang RM4 yang warna merah tu dah tak ada dah. Dia dah derma. Okey, pada orang miskin tadi. Baguslah. Nanti dah boleh, kalau dah boleh pergi sembahyang Jumaat nanti, dah lama tak pergi masjid kan? Dah boleh pergi masjid nanti, kita ramai-ramai bagi derma dalam tabung masjid kita. Okey? Alright. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya ni. Ini pun sangat-sangat penting. Ada benda penting yang cikgu kena bagi tahu. Sila perhatikan, dengar betul-betul. Ying ada RM10. Wafi ada RM2 kurang daripada Ying. Kira wang Wafi. Maksudnya berapa wang Wafi ni? Macam mana kita nak kira ni? Kat sini ada perkataan kata kunci apa ni? Ni dia. Kurang daripada. Kurang daripada. Siapa yang kurang? Duit siapa yang kurang?
Duit wafi. Ying ada RM10. Ying ada RM10. Wafi ni kurang RM2. Kurang RM2 daripada Ying. Maksudnya duit wafi tak lebih daripada Ying. Jadi dia tanya, berapa duit wafi? Macam mana kita nak cari duit wafi? Operasi apa kita nak buat? Tolak. Tolak. RM10 tolakkan dengan RM2. Ambil pembaris, garis cantik-cantik, garis kemas-kemas. 10 tolak 2. 8. 8. Jadi RM8 ni duit siapa? Duit wafi. Duit wafi. Kenapa RM8 je duit wafi? Sebab wafi kurang RM2 daripada Ying. Boleh murid-murid? Boleh. Itu kita kena tahu, okey? Baik. Okey. Jom kita tengok lagi. Ada lagi contoh ni. Banyak contoh dalam buku ni. Tabung dia sama lah dengan tabung anak Cikgu Saimi. Ni ada tabung bear ni. Baru cakap tadi pasal tabung kan. Jadi murid-murid tahun 1 ni kena ada tabung. Cikgu Saimi pergi Tesco, beli sardin dapat tabung tin sardin. Dapat 2. Okey, cikgu gunalah simpan duit shilling dalam tu. Jadi kalau ada tabung bagus, simpan duit shilling. Okey. Wang di dalam tabung Adib ada 80 sen. Maksudnya dalam tabung tu dah ada duit dah 80 sen. Dia masuk 20 sen lagi. Berapa jumlah wangnya sekarang? Jom kita kira. Jom sama-sama kita kira wang yang Adib ada. 80 sen dah ada dalam tabung. Dia masukkan lagi. Bila dia masuk, dia tambah lah. Okey, tambah berapa? Tambah 20 sen. Jom kita tambahkan. 80 sen. Tambah 20 sen. Ini bu. Garis cantik-cantik. Garis kemas-kemas. Okey. Okey, sen tulis dulu. Okey, sifar. Apa sifar? Sifar. 8 tambah 2. 10. 10. Dapat berapa ni? Berapa yang dia ada ni? 100 apa tu? 100 sen. Tadi Cikgu Sami dah bagi tahu dah. 100 sen ni sama dengan berapa nilai dia? RM1. 100 sen ni juga sama dengan nilai RM1. Jadi murid-murid kena tahulah. 100 sen sama dengan nilai RM1. Boleh semua? Boleh. Okey, jelas. Okey, baik. Ini dia. Soalan yang terakhir ni. Ada lagi. Okey, kita tengok yang nombor 8 ni. Okey, kita tengok yang ke-8. Dia ni. Cikgu dah nak mula tunjukkan kepada murid-murid macam mana nak cari nilai anu. Okey, nilai anu dalam operasi tambah. Find the unknown numbers in the subtraction, in the addition. Okey, mencari nilai anu dalam operasi tambah. Okey. Apa nilai anu tu? Nilai anu tu dalam ayat matematik suatu nilai yang kita tak tahu dalam ayat matematik tu. Macam sekarang ni 25 sen tambah nilai anu, nilai yang kita tak tahu sama dengan 65 sen. Okey, baik, kita tengok cerita dia dulu. Aini ada 25 sen. Isha pula ada 65 sen. Berapa lagi wang yang perlu Aini simpan supaya wangnya sama banyak dengan wang Isha? Okey, baik. So, cikgu nak tunjukkan 2 cara dekat sini. Murid-murid sila perhatikan. Okey, murid-murid sila perhatikan. Okey. Baik. Okey, 25 sen. Okey. Tambah dengan kita tak tahu. Okey, sama dengan 65 sen. Yang ini kita tak tahu. Apakah nombor yang dalam sini? Okey, kita tak tahu nombor dia. Okey. Okey, nombornya kita tak tahu. Okey, baik. 25 sen tambah dengan suatu nilai yang tak tahu supaya jadi 65 sen. Sekarang Aini ada 25 sen. Nak tambah berapa jadi 65 sen ni? Okey. 5 tambah berapa jadi 5? Cuba kita menakul. Sifar. Bila
nak tak berubah, pastilah dia tambah sifar. 5 tambah sifar jadi 5. Okey. 2 tambah berapa jadi 6? 2 tambah dengan berapa jadi 6? 4. Bagus. Jadi murid-murid kena pandai menakul nombor. Apa itu menakul? Kita macam teka-teka. 2 tambah berapa? 2 tambah 4. So benda ni kena latih. Murid-murid kena latih. Kalau ada masa lapang, tak suruh ibu. Ibu tanya ibu. Ibu tanya. Contohnya Cikgu Suhaimi tanya. 7 tambah berapa jadi 9? Berapa? 2. 2. Macam gitu. Itu kena buat latihan. Latihan secara lisan je. Main tanya-tanya, main teka-teka je secara mulut. Jadi benda tu kena latih, okey? Itu dipanggil menakul. Okey, baik. Menakul ni kita tak perlu kira. Tak perlu ambil pensel, tak perlu. Kita tanya, main secara lisan je, kita main cakap je. Kena pantas, jawab secara pantas menakul, okey? Dan benda ni kena latih lah. Kalau ada masa free buat. Okey, baik. Itu tadi kita menakul. Jadi murid-murid, cikgu nak tunjukkan kalau kita nak cari nilai anu secara operasi tolak. 65 sen kita tolakkan dengan 25 sen. Yang ini murid-murid tak perlu ni. Tengok saja. Okey? Tak apa, Cikgu Suhaimi nak tunjuk. Okey, 5 tolak 5. 6 tolak 2. Sama tak jawapan anu dia? Sama. Sama tak? 40 sen. Sama. Jadi anu dalam tambah kita boleh gunakan operasi tolak untuk mencari nilai anu tu. Untuk mencari nilai anu ini kita boleh guna operasi tolak. Tak apa. Cikgu Suhaimi saja je tunjukkan kenapa boleh guna operasi tolak. Nanti di tahun 2, tahun 3 murid-murid akan jumpa banyak lagi mencari nilai anu dalam operasi tambah. Ini saja Cikgu Suhaimi tunjukkan dulu. Untuk perkenalan. Pengenalan kepada murid-murid. Oh, dia boleh tolak. Okey, itu saja. Kurang-kurangnya dah ada dalam minda murid-murid. Okey, jom. Kita teruskan lagi perjalanan kita. Okey. Ni soalan aras tinggi ni. Soalan yang terakhir. Aras tinggi ni. Okey, aras tinggi bagi murid-murid tahun 1. Okey. Najwa beli roti. Dia bayar guna wang RM1. Berapa duit 20 sen, 10 sen atau 5 sen yang mungkin dia terima sebagai baki dia. Okey, so sekarang ni kita nak tahu berapa dia terima, kita kena tahu baki. Okey, tadi cikgu dah ajar tadi murid-murid. RM1 sama dengan berapa sen? 100. 100 sen. Okey, bermaksud Najwa gunakan 100 sen untuk beli roti. Okey, berapa sen harga roti? Berapa sen harga roti kat situ? 60 sen. Jadi kalau cikgu nak cari baki dia, cikgu kena buat operasi apa? Nak cari kira baki wang. Operasi apa? Operasi tolak. 100 sen tolakkan dengan 60 sen. Okey, kita tolak. Tengok pada tu jalan kerja tu. Okey. Sen kena tulis sen lah. Okey, sifar tolak sifar. Sifar. Okey, sifar tolak 6. Sifar tolak 6 berapa Fahmi? Boleh tak? Boleh. Mana boleh? Tak boleh Fahmi. Sifar tolak 6 tak boleh. Kena pinjam dengan 1. 1 tinggal sifar. Sifar yang sebelah dapat 10. Okey, sekarang 10 tolak 6. 4. 4. So, berapa baki wang Najwa? 40. 40 sen. Dia ada 40 sen. Okey. Maksudnya baki yang dia ada 40 sen. Okey, kalau tuan kedai tu nak pulangkan, okey. Kalau nak jadikan 40 sen, kalau duit 20 sen, kena ada berapa keping? 20 sen. Kalau dia guna duit 20 sen. 20 sen. Berapa keping nak bagi duit 20 sen? Mana tadi duit tadi? 2 keping. Sekejap okey, cikgu ambil duit ni. Ni. Sorry. Cikgu ambil duit. Okey. Okey, kalau cikgu nak guna duit 20 sen. Nak jadikan 40 sen. Berapa keping cikgu kena guna? 2 keping. 2 keping. 20 sen tambah 20 sen jadi
40 sen. Itu yang pertama. Itu kombinasi gabungan yang pertama. Okey. Lagi apa yang cikgu boleh guna? Ya, cikgu cari duit 10 sen. Ada duit 10 sen ni. Okey, terbaik. Okey, duit 10 sen ada, duit 5 sen. Okey, baik murid-murid. Kalau cikgu nak guna duit lain, cikgu nak jadikan 40 sen. Macam mana lagi? Okey, bagi contoh. Macam mana cikgu nak jadikan 40 sen? Apa lagi duit gabungan wang shilling yang cikgu boleh jadikan 40 sen? Okey, cikgu ambil 20 sen dulu. Okey. Cikgu ambil 20 sen. Okey. Sekarang dah ada 20 sen. Dah cukup tak 40 sen? Belum cikgu. Cikgu ambil 10 sen. Okey, cikgu ambil 10 sen. Okey, sekarang ada berapa dah ni? 30 sen. 30 sen. Dah cukup belum? Belum. Okey, kalau cikgu ambil 5 sen. Okey, cikgu ambil 5 sen. Okey, cikgu ambil 5 sen. Sekarang dah ada berapa dah? 30 sen. 30 sen? 35 sen. Dah cukup ke belum? Belum. Kalau cikgu nak cukupkan, cikgu kena ambil apa pula lagi? 5 sen. 5 sen. Cikgu ambil lagi 5 sen lagi satu. Cikgu ambil 5 sen lagi satu. Cikgu letak. Okey, cuba kira sekarang. 20 sen tambah 10 sen. 30 sen. 30 sen. Okey, 5 sen tambah 5 sen? 10 sen. 10 sen. Jadi 30 sen tambah 10 sen. 40 sen. 40 sen. Jadi 40 sen juga. Okey, cikgu bagi dua contoh kombinasi gabungan wang shilling. Okey. Tuan kedai tadi, dia kena pulang baki wang Najwa 40 sen. Jadi dia boleh bagi 20 sen dengan 20 sen, dua keping 20 sen, ataupun dia boleh bagi 20 sen, 10 sen, 5 sen, 5 sen. Untuk jadikan 40 sen. Itulah wang yang mungkin dia terima. Ikutlah pada kedai tu, tuan kedai tu ada berapa duit shilling dia. Kalau dia nak cepat, dia bagi 20 sen dengan 20 sen. Kalau dia tak ada 20 sen, dia kena cari 20 sen, 10 sen, 5 sen, 5 sen. Yang penting dia kena pulang cukup 40 sen. Jelas murid-murid? Jelas. Okey, jadi kalau jelas, Fahmi, Firas, Jannah, okey, Raikal, okey, Faizal, kena buat latihan ini. Okey. Muka surat 22. Buat muka surat 22 22. 22, Fahmi? Okey. Okey. Dengan okey. 22, 23. Okey. 24. Okey. 25. Banyak ni. Cikgu nak bagi kerja banyak ni. Okey, dan 26. Boleh Fahmi? Boleh? Oh, ada lagi, sorry. Ni. Sampai berapa ni? Ini semua selesaikan masalah ni. Sampai 28. 25, 26, 27, 28. Okey Fahmi buat sikit demi sedikit. Okey. Okey, muka surat berapa tadi Fahmi? 24, 23 hingga 28. Buat sedikit demi sedikit. Semua sama dengan cara kita bincangkan tadi. Beza macam mana nak cari, lebih macam mana nak cari, kurang macam mana nak cari. Okey. Jadi cikgu nak murid-murid buat nanti. Okey. Fahmi, Faizal, Raikal, Jannah dan Firas. Okey. Boleh? Jadi itu saja kelas kita. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa. Okey, terbaik. Jadi itu saja. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Bye. Selamat Hari Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.